kan selalu menyebut namamu, Allah, Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun aku upaya menghadapi neraka-Mu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kenal sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Oh, dan sujudku rebahkan untuk mengharapkan keampunan, keredaan, kasih sayang dan rahmat darimu, ya إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فالدار الدين فإنك غافر الذنب dosa besar. Engkau pengampun dosa-dosa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengubat bagi hati, kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya, cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha
Dia mula, Janib. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Tuan Haji Afandi bin Tanjung, ceramah kita pada hari ini yang bertajuk kesihatan mental di era pandemik COVID-19. Saya perhatikan ramai yang sesi ceramah kesihatan mental ini. Patut tim negara-negara negeri, rakan-rakan di pejabat-pejabat cawangan tabung haji. Okey, seperti yang semua sedia maklum, tajuk ceramah kita pada hari ini adalah kesihatan mental di era pandemik COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan Tuan Haji Afandi bin Sutrisno Tanjung. Sebelum tu, untuk makluman Tuan Haji lah, ramai dah WhatsApp saya ni. Hari ni kenal ni. Ini kenal ni. 2017 ni ramai berkhidmat bersama ni. Antaranya Haji Effendi Imbong. Nama sama tu Tuan Haji. Siap. Haji Effendi. Ya. Dia bagi gambar. Dia bagi gambar sekali. Allah Akbar. Okey. Untuk makluman semua pendengar yang menghadiri sesi ceramah kesihatan ni, Tuan Haji Effendi adalah seorang pegawai psikologi, kaunselor di Unit Psikologi Counselling UPSK, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Betul Tuan Haji Effendi? Betul. Maklumkan pada saya kalau saya silap adres tu. InsyaAllah Tuan. Okey, untuk makluman semua, latar belakang pendidikan Tuan Haji Effendi, beliau adalah dalam Master Counselling UM ni. Dengan betul eh? Betul. Dan para pendengar semua jangan risau. Tuan Haji Effendi ni memang registered counsellor ni. Banyak nombor registered dia ni. KB 01790 PA 0130. Ini boleh rujuk. Jangan risau. Ini counsellor berdaftar. InsyaAllah. Apa yang Tuan Haji cakap kita kena dengar. Itu yang penting. Betul Tuan Haji? InsyaAllah. Selain pada itu, beliau merupakan American Psychologist Association, American Counselling Association. Okey, pengalaman kerjaya Tuan Haji 2014 sehingga sekarang adalah Psychological Officer, Counselor KKM. Betul Tuan Haji? Okey, 2012 hingga 2013 di DBKL sebagai lecturer atau tutor dekat Department of Educational Psychology and Counselling DBKL. Saya pun kawan di DBKL pun WhatsApp ni kenal sangat ni, dia kata Tuan Haji Effendi ni. Allah. Okey. 2009 hingga 2010 motivator, invited speaker di media-media masa kita ni, RTM, FB Live pun buat juga ni Tuan Haji. Allah. Hebat ni, orang hebat kita ni. Allah Akbar, hadza min fadli Rabbi. Allah. Okay. Tuan Haji, saya ni bidang terjun je jadi MC ni dalam online punya ceramah ni. Okey. Puan Haji Rashidah, Haji Hanif, Haji Maizam minta saya ni buat. InsyaAllah lah. Kita bantu sama-sama rakan. Be positif Tuan Haji. Be positif. Think positif. Think positif. Okey, tanpa membuang masa lagi, disilakan Tuan Haji Effendi bin Sutrisno Tanjung untuk menyampaikan ceramah. Disilakan. Alright. Terima kasih Haji Asmizan selaku moderator dan juga MC pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama sekali, salam hai kepada semua. Ini trademark yang biasa saya buat. Salam hai. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan, yang saya hormati Farina Sarif selaku Ketua Pegawai Modal Insan, Barisan Pengurusan Tabung Haji, Career Booster Unit, seterusnya semua staf Lembaga Tabung Haji yang dikasihi sekalian. Dan saya nampak ada seluruh Malaysia maknanya Sabah, Sarawak pun sekali daripada Perlis sampailah ke Borneo sana. Alright, Alhamdulillah. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, terima kasih pihak Tabung Haji kerana sudi menjemput untuk menyampaikan atau berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan
kesihatan mental di era pandemik ini. Alright, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bertanya pada semua yang kat sini. Alright, walaupun kita tak nampak kan, ada yang sebab maklumlah yang nampak-nampak lah kan, yang gambar profilnya, terpaksa tengok gambar profil lah. Alright. Jadi pertama sekali, saya nak tanya pada semua kat sini, berapa ramai orang kat sini, kita semua ni, sehingga hari ini, boleh senyum? Cuba senyum sikit. Tabung Haji ada ajar senyuman kan? Senyuman satu. Cuba buat satu tu. Kekal kan? Comel tak muka tu? Macam ikan kan? Yang kedua, senyum dua. Kan? Dan yang ketiga, kita semua praktik senyuman 3 kan? Sehingga kan saya teringat nak pergi pasar, nak pergi beli barang kan, ada orang dia sebut nombor 3. Orang tanya apa hal sebut nombor 3 ni? Oh, nak senyum punya pasal, nak senyum. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright. Dan hari ni kalau kita bercakap tentang COVID, alright. Kita bukan nak cerita pasal COVID sebenarnya, ya? Kita nak bercerita bagaimana kita nak menyesuaikan diri dalam keadaan ini, pandemik ini. Ramai orang kan, ramai orang di awal kalau masih ingat lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat bulan 3, alright, 18 hari bulan. Ketika mana negara kita mula menetapkan PKP, alright. Masa tu semua takut. Kan? Oh, rasa bimbang kan? Rasa macam alamak, macam mana ni? Kan? Tak boleh keluar. Kan? Perasaan ketika itu macam mana? Perasaan ketika itu. Ada yang macam-macam perasaan kan? Tuan-tuan, saya ketika mana diarahkan bertugas untuk yang mana untuk berada di pusat kuarantin di MAEPS. Di sana Allah nampak macam-macam keadaan. Alright. Yang mana kalau tengok balik keadaan staff-staff kita kan, yang frontliners ni yang berjuang ni, uish, macam-macam kan, macam-macam gaya kan, ataupun benda-benda yang kita tengok daripada keadaan mereka tu. Dan hari ini kalau kita bercakap kan, tentang keadaan itu, agak-agaklah kalau kita buat comparison, alright? Kita buat comparison, try kan. Antara kita yang duduk sini, yang kat sini ni, pejabat ni, yang duduk pejabat ni ataupun rumah ni, dibandingkan mereka frontliners yang duduk di lapangan, agak-agak mana beruntung? Siapa untung? Agak-agak siapa yang rasa lebih selamat? Kan? Of course kita, alright? Itu yang kita rasa. Alright. Tapi hari ini kadang-kadang ramai yang lupa nikmat tu. Nikmat untuk rasa dia syukur yang mana dia ada dan dia tak sesusah yang lain. Alright. Dan saya tengok, saya masih teringat dalam satu keadaan yang mana apabila staff kita yang full PPE. Pakai PPE, Allah, memang dia full. Tapi bila dah habis bertugas, dia tak nak balik rumah. Dia tak nak balik, tapi pada masa yang sama dia menangis. Kan? Dia menangis, dia sedih. Bila tanya kenapa sedih, kenapa menangis kan? Sebab takut jangkitkan COVID tu pada anak. Kalau dia takut dia ada COVID lah. Alright? Dia takut dia ada COVID. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kalau full PPE, insya-Allah selamat. Right? Tapi nak bagi tahu kebimbangan itu. Alright, bila sebut bimbang itu, tu dah termasuk dah. Dalam keadaan kesihatan mental. Kena pandai beza tuan-tuan dan puan-puan. Kesihatan mental ni dia bukan penyakit mental. Alright? Kena beza. Kesihatan mental is kesihatan mental. Kita punya tahap. Alright. Dan kalau penyakit mental ni, dia memang dah penyakit yang mana penyakit tu memang dah telah didiagnose oleh doktor. Biasanya doktor perubatan lah. Doktor perubatan ni banyak kan. Antaranya doktor psikiatris. Alright, doktor psikiatris dia dah sahkan seseorang tu ada penyakit mental yang disorder, baru dia betul lah dia ada penyakit mental. Itu beza dia. Dan kalau boleh dalam sisi ni tuan moderator Haji Asmizan, alright. Dan kalau mana-mana boleh sampuk saya boleh sampuk. Boleh. Yang mana kalau tiba-tiba ada persoalan yang hendak ditanyakan, yes, boleh. Terus je. Kan, boleh tanyalah kan. Jangan tunggu kan. Boleh. Jangan kena sampuk je, Bu. Jangan kena sampuk Alright. Okey. Bila kita bercakap dengan berkenaan dengan kesihatan mental ni, alright, saya nak tanyalah pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada satu lambang tangan raise hand kan. Tu boleh bagi respon kat situ. Okey. Kita nak tanyalah.
siapa yang kat sini yang tak pernah rasa bimbang? Okey, itu soalan yang tak pernah rasa lah. Okey, siapa yang kat sini yang rasa bimbang? Ada perasaan bimbang tu, takut tu. Dia takut. Dia takut. Ada tak? Ada. Okey, ada respon yang dia rasa takut. Okey, cantik. Alright. Dia rasa takut. Dia rasa bimbang. Siapa yang kat sini yang menyatakan bahawa menangis tu boleh? Menangis tu boleh. Yang boleh yang menangis. Menangis tu boleh. Siapa yang kata menangis tu boleh? Boleh respon? Dan bila kita bercakap tuan-tuan dan puan, takut perasaan takut bimbang, rasa sedih, that is normal. Benda tu normal. Kalau rasa nak menangis tu, nangislah. Bila rasa nak sedih tu sedih. Tetapi awas, jangan sampai keterlaluan sangat bahawa sedih tu yang mengawal kita. Sebab kebanyakan dalam kesihatan mental ni, kalau macam unit psikologi kaunseling di Jabatan Kesihatan tempat saya bertugas ni ataupun mana-mana saja, alright, kita fokus kepada yang mana yang stres tu, satu lagi kita panggil anxiety, satu lagi kita panggil depression. Alright. Pegawai psikologi kaunseling dia bukan diagnose orang, tetapi dia memberitahu simptom-simptom saja. Simptom-simptom. Sebagai contoh, alright, sebagai contoh ni contoh. Bila seseorang itu rasa macam sedih, alright, sedih. Bila dia sedih, kita akan tengoklah sedih dia tu sampai takat mana. Kalau kesedihan itu sampai ke peringkat anxiety yang sangat teruk, kita refer. Biasanya kadang-kadang kalau teruk tu kita buat sesi dululah. Sebab dalam DAS tu, DASS, dan saya percaya insya-Allah dalam ni ramai sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan perempuan pernah jawab soalan DAS tu. Kalau pernah jawab soalan DAS tu, tuan moderator, kalau pernah jawab soalan DAS tu, maksudnya yes, kita boleh tahulah kita ni simptom macam mana. Simptom tu. Yang keduanya, bila kita bercakap tentang emosi, kena ingat emosi ni dia termasuk dalam perkara yang kita panggil dia termasuk dalam huruf A dan sikit ada pada huruf C. Apa dia tu? Bagi contoh kena ingat dalam tubuh manusia kita ni sahabat sekalian, kita kategorikan ataupun ada unsur A, B dan C. Alright. A ialah affection, perasaan. Alright, feeling, rasa emosi, kan? Bila nak gelak, bila nak senyum. Alright. Bila nak ketawa. Tapi lately ni kadang-kadang pernah tak jumpa orang yang dia memang susah nak ketawa? Ataupun susah nak senyum. Pernah jumpa tak orang tu? Kita tengok dia macam macam tu lah kan. Pernah jumpa tak orang macam tu? Pernah tak jumpa orang, satu lagi keadaan, yang mana orang tu kita tengok dia, seronoknya, comel dia senyumnya kan. Contoh kalau kita rasa macam tu pernah jumpa tak orang macam tu? Kalau pernah jumpa, alhamdulillah tapi kita tak salahkan orang yang macam muka masam tu. Kadang-kadang muka saja masam tuan perempuan, tapi hati ada taman. Tak macam tu tu Haji Azmizan. Muka je garang kadang-kadang orang tu, tapi hati ada taman. Kan? Hati ada taman. Alright. Ini A Kalau B pula, B ni behavior, tingkah laku kita. Tingkah laku. Kan? Tingkah laku kita. Bagaimana kita bertingkah laku. Dan C ialah kognitif, thought, bagaimana kita berfikir. Sebagai contoh, kadang-kadang bila saya meeting dengan pengarah di jabatan ni, kadang saya kata, doktor, kebanyakan kita ni fokus kepada aspek B dan C. Apa tu B dan C? Contoh kalau orang tu datang lambat. Dia datang lambat pergi kerja, datang lambat. Kita dah hukum dia. Ini jenis datang lambat ni, tak boleh pakai punya orang. Contoh. C pula, kita bagi tugas Kita bagi tugas buat benda sesuatu, buat sesuatu lah. Tetapi dia mungkin tak boleh buat. Bila dia tak boleh buat, kita kata, apa ni? Ini pun tak boleh buat. Bodoh. Contoh. Tapi inilah luahan yang biasanya saya dengar dalam kalangan staff. Alright. Dia pernah kena bodoh dengan bos dia. Alright. Itu tekanan tu. Dia pernah kena bodoh. Ini pun tak tahu. Baral. Contoh.
Dan saya percaya insya-Allah tak berlaku kat Taman Haji Alright. Okey. Dan bila saya kata kebanyakannya kita fokus kepada B dan C, tetapi kita lupa. Kita lupa tuan-tuan dan puan, aspek A. Affection. Dia punya feeling, dia punya perasaan, dia punya emosi. Kita lupa. Alright. Saya kata kepada pengarah saya kata kalau orang tu lambat, contoh dia lambat. Bila dia lambat pernah tak kita tanya kenapa dia lambat dia sebab apa dia lambat tanpa kita judge dulu. Alright. Rupa-rupanya contoh ada kes bila dah dikenal pasti dia baru berpisah. Alright. Baru bercerai contoh. Itu affection kita lupa bab ni tuan-tuan puan. Sebagai seorang ibu dan bapa misal kata di rumah. Kita bawa gaya kita kat tempat kerja ni kat rumah. Kita bawa dan kemudian anak tu pula ni contohlah kalau yang tentera tak tahulah saya tak ada kena-mena dengan kat sini contoh bila tentera biasanya ini bila saya buat sesi counselling dengan tentera, alright, dia bila dia bercakap keadaan dia di tempat kerja tu dia bawa balik rumah. Alright. Dia marah anak dia ini pun kau tak tahu buat mulalah perkataan yang tak patut keluar. Alright. Dan dia tak pernah senyum dengan anak dia. Ni satu sebab dia kata saya nak latih anak saya supaya kuat macam saya. Alright. Tapi kalau ikutkan tuan-tuan dan puan, ini satu benda yang merisaukanlah emosi. Saya dalam era COVID ini tuan-tuan dan puan, masih berlaku dalam keadaan yang mana kita lupa berkenaan dengan kita punya kepentingan penjagaan kesihatan mental kita ni. Alright. Okay. Sebab apa? Teringat terngiang-ngiang saya bila Haji Hanif call saya. Alright. Menyatakan untuk memberi tentang tajuk ini. Alright. Dan saya terus teringat apabila seorang kanak-kanak di depan mak ayah dia, dia pretend memang nothing happen. Mak ayah cakap ni memang baik ni. Anak pun memang baik saya tengok. Tapi bila mak ayah dia keluar, saya ada sesi dengan anak ni, bila mak ayah dia kita minta keluar sekejap, keluar dulu, anak ni dia pukul badan dia, tampar muka dia. Aduh sakit tampar. Tampar muka. Betapa dia kecewa, dia kata, saya bohong. Saya hanya buat semata-mata mak saya tapi saya tak tahu Saya sedih, saya tak boleh nak nyatakan perasaan saya. Tuan-tuan dan puan, budak baru berumur 13 tahun. 13 tahun Haji. 13 tahun. Tetapi dia boleh susun ayat tu macam orang dewasa. Memang perfect saya kata Allahu Akbar. Ini pelbagai kes yang berlaku di hospital bagaimana kadang-kadang kita tak sedar cara kita tu. Cara kita. Nanti saya nak berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan berkenaan ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikanlah. Alright. Bila dalam era pandemik, pertama sekali yang kita kena jaga ialah bagaimana corak kita berfikir. Contoh, dia ada kaitan dengan anxiety, kebimbangan. Siapa yang kat sini dalam rakan-rakan saya yang sedang melihat ni yang pernah didiagnose sebagai anxiety? Pernah? Boleh angkat tangan? Ataupun rasa malu? Tapi bagi saya tak perlu malu tuan-tuan dan puan. Jangan rasa kita malu sebab ramai pasien saya yang ada anxiety, yang ada kebimbangan, dia boleh bangkit. Sebab apa? Kebanyakan orang dia ada anxiety ataupun kebimbangan ni disebabkan dia memikirkan sesuatu yang tak pasti. Jika kita mikir sesuatu yang tak pasti, kita akan mengundang anxiety. Itu pepatah yang saya selalu bagi pada klien saya, pada pesakit saya. Ataupun mana-mana ibu bapa ataupun rakan-rakan yang bertanya message personally dan bertanya macam mana adakah saya ni akan kena anxiety saya ni macam mana kebimbangan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, bimbang. Kalau ada COVID ni kita bimbang, normal bimbang. Jangan rasa macam pelik. Bimbang is normal. Tetapi yang ni kena ingat, kalau terlalu bimbang, ni ada tu. Kalau terlalu bimbang, itu yang bahaya. Sebab bimbang boleh. Tetapi kalau terlalu bimbang, kita takut dia jatuh ke dalam anxiety. Alright?
Contohlah tuan-tuan dan puan, kita ambil situasi sekarang. Ketika mana Allah menguji kita dengan COVID ini. Alright? Allah menguji kita dengan COVID. Kan? Kalau kita balik pada firman dia kan, bila Allah kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci perkara ni, tapi dia baik bagi kamu. Kan? Dan boleh jadi kamu cinta sesuatu kan, tapi dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam. Kan? Sungguhnya Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Ya, apa yang kamu tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan kan, apabila kita dalam era pandemik ini, kebimbangan ini saya tengok Allah dia semakin menjadi-jadi sebab dia memikirkan sesuatu yang tak pasti. Jadi sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan yang berada di rumah kan, ataupun di pejabat yang work from home kan, jangan terlalu bimbang kan. That's normal, insya-Allah dalam bulan 1 tahun depan akan ada vaksin kan. Bila ada vaksin tu satu kelegaan untuk kita lah. InsyaAllah. Kita doa yang terbaik. Alright. Sebab saya bila berjumpa dengan mana-mana staff kita yang mengalami keadaan saya dihubungi oleh ketua jururawat dalam hospital dia ataupun klinik. Jururawat ni dia ada kategori dia. Kan? Kalau baju putih tu kita panggil staff nurse lah. Right? Ataupun JM, staff nurse. Dia color warna biru tu kita panggil sister, kan? Sister. Dan yang warna biru pekat macam biru tua tu, kita panggil dia matron. Alright. Saya dihubungi oleh matron. Matron kan, dia call kan, staff dalam keadaan sangat-sangat grief, sedih. Alright. Sangat sedih. Bila sebut keadaan sedih ni, saya tanya kenapa sebab sedih tu. Dan ialah dia bimbang dia dah ada COVID. Sedangkan dah test dah negatif. Ni sebagai contoh. Dah test negatif tapi dia bimbang. Bimbang yang saya masukkan inilah yang dia boleh jadi anxiety. Bila kita buat assessment kat dia, ya memang dia punya anxiety dia sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Bila sangat tinggi ni Allah kan. Orang yang anxiety ni, ciri-ciri dia tangan bergetar cepat. Kan? Waktu sejuk macam ni pun, kan, kadang berpeluh. Dia berpeluh. Kan? Dan kalau anxiety ni, dia kalau boleh, dia nak sorang-sorang. Cuma kalau yang ada keberanian tu je dia boleh kongsi dengan orang. Kan? Dan anxiety ni, kalau tak kawal dia boleh jatuh pada kemurungan. Yang ini kita bimbang. Sebab apa? Bila murung, biasanya orang murung ni dia suka tempat yang menyendiri. Alright? Dia menyendiri. Kalaulah dia nampak ada meja, alright, dan bawah ada ruang, dia lebih rela duduk di bawah meja tu. Ini pengakuan sakit Bila kalaulah ada meja, ada meja bawah kat sini, saya lebih rela duduk kat meja. Saya tak nak jumpa orang. Ini keadaan. Ini yang kita nampak satu benda yang kesedihan. Saya pernah try, tuan-tuan dan puan, saya tulis kat Facebook saya berkenaan tajuk anxiety. Saya ingatkan tajuk ni orang tak pernah tak kenal lah kan. Anxiety, mesti kalau tengok perkataan anxiety, apa benda ni, scroll je lah kan. Tapi saya terkejut bila sebut anxiety je, ya Allah, beratus-ratus komen. Dia nak tanya pasal anxiety tu. Saya pun terkejut. Saya kata, betul ke rakyat Malaysia ni memang ramai ke anxiety ni? Rupa-rupanya ada dia punya grup sendiri. Rupa-rupanya mereka dah ada grup. Grup yang pernah mengalami ataupun didiagnose sebagai anxiety. Kenapa Fendi hari ni bercakap pasal anxiety? Adakah anxiety ni satu benda yang merisaukan? Yes. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan kan. Bila sebut kesihatan mental, anxiety ni dia tak dapat lari. Maksudnya dia kebimbangan. Dia bimbang sangat. Dan bila matron call saya tu, sambung balik pada matron tu, bila saya buat sesi dengan staff tersebut dengan video call kan, dia nampak bimbanglah keluar air mata berair lah, menangis dan rupa-rupanya bila saya assess kan, bila dah analisa sikit apa benda yang berlaku, dia bimbang, dia takut. Kalau saya kata skala 1 hingga 10 tuan-tuan dan puan, takut dia tu 1 ni tak takut, 10 ni paling takut, dia lebih pada 10. Dah lebih pada 10. Allah kan, masa tu dia cakap dia takut
Dia takut dia bawa balik tu pada suami dan anak. Dia menangis. Dan bila kita rasionalkan balik pemikiran dia, kan, dia kata apa? Kan? Bila telah disahkan negatif, maksudnya selamat. Alright? Jangan risau. Sebab dia macam ni tuan-tuan puan. Otak kita ni, kan? Otak kita ni dia bila dia berfikir, automatically tingkah laku kita pun dia akan jadi apa kita fikir. Contoh, sekarang ni cuba tuan-tuan dan perempuan fikirkan satu benda yang menyeronokkan. Cuba fikir sikit. Okay. Fikir dalam masa 10 saat ni, fikir dulu. Benda yang menyeronokkan kan. Kan. Perasan tak bila fikir seronok je, mulut kita punya mulut dia macam sedikit seolah-olah nak ke arah senyuman. Macam tu. Alright, itu bagaimana otak kita berfungsi. Dan cuba fikir benda yang menakutkan. Fikir benda-benda yang menakutkan. Ya? Cuba fikir. Kalau kita fikir satu benda yang menakutkan, kebimbangan, dia automatik macam muka mula tunduk bawah, mata mula pejam, kan? Ataupun muka wajah ni seolah-olah macam merenung, berfikir, dia macam tu. Itu keistimewaan yang Tuhan jadikan kepada kita. Bagaimana kita kena nampak bahawa apa yang kita fikirkan itu yang kita akan lahirkan. Itulah yang kita akan buat. Ataupun tingkah laku itu akan terasa daripada apa kita fikirkan. Sebab tu, kan, jangan fikir benda-benda yang terlalu sangat yang membimbangkan ataupun negatif tu terlalu sangat. Boleh tuan-tuan puan, orang tanya takkan tak boleh negatif. Kan? Saya kata tak salah. You nak fikir benda negatif, you nak fikir nak jadi pesimis, kan? Silakan. Tak ada masalah. You boleh jadi. Kan? Sometimes yes, you have to. Kan? Sometimes just little bit only. Kan? Sedikit saja untuk menjadi pesimis, kan? Pesimistik. Kita mula mempersoalkan, kan? Pesimis, kita bimbang, kita takut. Boleh. Tetapi jangan tenggelam tuan-tuan puan. Hari ni ramai yang tenggelam. Bila dia dah tenggelam dalam keadaan tu, habis. Kan? Itulah benda-benda yang kita bimbang. Alright, kan? Itu yang paling kita bimbang. Sedih, kan? Kalau fikir sedih, memang sedih tuan-tuan, kan? Bila era pandemik ni lagilah macam-macam hujan. Macam perkara yang terjadi. Alright. Lepas tu pula tengok kadar apa ni? Domestic violence makin tinggi. Alright, duduk rumah. Tinggi. Suami isteri tak ngam. Bergaduh. Cuba tengok balik kan bagaimana KKM melaporkan domestic violence kan, keganasan rumah tangga berlaku. Allah, sedih tuan-tuan puan. Alright. Ini bukan nak cakap apa, bagaimana perasaan kita kan, emosi yang tak dapat dikawal dan akhirnya membuatkan sesuatu benda yang di luar jangka. Kita tak nak macam tu tuan-tuan puan. Alright. Tak nak macam tu. Sebab benda-benda macam ni yang boleh merosakkan kita lah. Boleh merosakkan kita. Akhirnya kita tenggelam dalam orang kata apa, penyesalan. Kita tak nak ada yang macam tu. Alright. Saya Tuan Azmizan, ada soalan ke? Nampak macam Haji, ada Haji Hanif kata kalau ada tu kita tengok siapa yang raise hand tu. Ada soalan-soalan tu. Yang ada soalan. Boleh ke Tuan Haji Effendi? Boleh. Kalau nak tanya, boleh silakan. Eksekutif Pemasaran Negeri Perak ni, Muhammad Zainuddin. Ya, silakan. Saya lebih suka two ways communication. Alright. Senang nak jumpa ni warga-warga tabung haji ni. Allahu Akbar. Silakan. Muhammad Zainuddin Harun. Silakan. Haji Nip, boleh? Ke dia on je ke ni? On raise hand, lepas tu dia diam. Silakan tuan. Ataupun ni Hajar Ruzaiti, Tabung Haji Tanjung Malim. Boleh, silakan. Silakan. Jangan segan-segan. Untuk makluman Tuan Haji Effendi ni, attendees kita ni ramai ni 117 lah. Alhamdulillah. Rasa ramai yang bertugas sekali dengan Tuan Haji Effendi ni. Tu nak rindu tengok muka tu. Allah. Okey, silakan. InsyaAllah. Silakan. Haji Zainuddin. Teringin saya nak bertugas kembali dengan tabung haji tak ada muka haji lah Tuan Haji. Kita doakan benda yang baik insya-Allah. InsyaAllah. Okey, tak apa, sementara menunggu sahabat kita nak bertanya. Alright, terima kasih Haji Azmizan. Sementara nak tunggu tu tak apa. Saya nak kongsikan kan ada empat hormon yang
yang mungkin boleh kita keluarkan. 4 hormon. Dan saya rasa kan mungkin ada dalam ni yang dah pernah, dah familiar dah sangat, dah dengar ada hormon ni. Tak apa, saya kongsi bagi mereka yang belum dengar. Okay, alright. 4 hormon ni. Ini yang basic kan, yang mana insya-Allah kalau kita keluarkan hormon ni, dia akan ada rasa euforia, seronok. Dia akan ada rasa seronok sebab hormon-hormon yang kalau kita keluar, kalau dapat dirembeskan dengan betul, dapat dikeluarkan dengan betul, dan dia akan mempengaruhi kita punya chemical reaction dalam badan kita ni, dalam kita punya otak kita ni, dan dia akan menghasilkan sesuai dengan jenis hormon tu lah. Okey, hormon pertama apa? Hormon pertama saya nak beritahu ialah hormon D, dopamine. Alright, dopamine. Ada soalan? Ada soalan? Silakan. Okay, silakan. Saya stop dulu. Alright. Siapa tu? Silakan. Dengar ada suara puan tadi nak bertanya, silakan. Dia diam pula. Tak apa. Silakan. Okey. Hormon D, dopamine. Alright. Hormon D ni, dopamine ni, hormon ni apa Kan, hormon dopamine ni tuan-tuan dan puan kan, biasanya hormon dopamine ni bila kita rasa seronok nak buat sesuatu. Rasa seronok kan. Contoh, dalam keadaan macam sekarang ni, kita hadir, alright. Kita nak dengar talk berkenaan kesihatan mental, alright. Kita seronok kan nak dengar ni. Hormon tu dah rembes dah. Dia dah keluar dah. Ni Haji Azmizan, dia dah keluar dah. Dan contohnya lagi satu, kalau kita seronok dengan tugas kita sendiri. Aku memang hari ni kan, tempat kerja aku nak buat sekian-sekian. Aku nak buat sekian-sekian. Dia seronok. Tak sabar-sabar dia eager nak buat sesuatu. Hormon tu dah keluar. Dan tuan-tuan puan, keseronokan itu kena cipta. Kita tak boleh mengharapkan orang lain ciptakan keseronokan untuk kita, tuan-tuan puan. Ramai orang mengharapkan something that outside. Alright, yang nak buat sesuatu untuk dia. Tak, jangan. Kita mulakan dulu. Kita kena mulakan. Jangan kita menunggu, tunggu. Nanti jadi apa? Bulan tak timbul-timbul. Kita mulakan dulu. Alright, kita mulakan dulu. Kita kena rasa seronok dengan apa yang kita ada. Sebab tu bila Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur dengan nikmat aku bagi kat kamu ni, insya-Allah aku akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, Tuhan sebut kamu kufur, kami akan tukar, gantikan dengan sesan sangat pedih. Saya ambil ayat yang atas tu, la in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, jika kamu syukur. Tuan-tuan, kalau kita syukur, kita cakap apa? Terima kasih, betul? Kita kata terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, aku dapat ni, ya Allah. Kita seronok tau. Terima kasih, ya Allah, aku ada kerja ni, ya Allah. Aku ada kerja ni, ya Allah. Aku kerja sungguh-sungguh, ya Allah. Kita cakap terima kasih tu dengan seronok yang kita dapat tu, kerja tu, Allah dah, rembesan hormon dopamine tu dah ada keluar. Ini chemical yang rahsia Tuhan lah, tuan-tuan dan puan kan. Tapi perasaan seronok kita tu, hormon tu keluar. Kita syukur sangat. Dapat something yang baik dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ya Allah, syukur ni ya Allah, aku dapat ni ya Allah. Alhamdulillah. Dia keluar tuan, hormon dopamine tu. Tapi ramai kita ni cuba tak nak mencipta keseronokan ataupun benda yang dia eager nak buat. Itulah silap tu. Right? Kena cipta tuan-tuan. Macam sekarang. Dah set dah. Benda lepas apa aku dengar ceramah ni, lepas aku dengar perkongsian ni, apa aku nak buat. Kena seronok dengan apa yang kita nak buat tu. Baru dia hormon tu keluar. Okey, tu yang pertama. Okey, D. Ingat D, dopamine. Yang kedua, saya nak kongsikan. A. A ke O? O. D, O. Huruf O. Oksitoksin. Pernah dengar hormon oksitoksin? Tuan-tuan, hormon oksitoksin ni juga dikenali sebagai cuddle hormon. Hormon pelukan. Siapa yang pernah rasa dipeluk? Bila dia memeluk dan dia dipeluk, dia akan keluarkan hormon oksitoksin. Dan hormon oksitoksin ni sama macam dopamin. Dia ada satu perasaan euforia, rasa seronok. Bila dia rasa seronok, dia akan seronok lari tu. Maksudnya dia mencipta keadaan tu, dia akan rasa euforia, seronok. Tapi ada orang tanya, cik, saya ni tak kahwin lagi. Mana nak saya dapat peluk kan? Musim COVID lagi ni, lagilah nak peluk mak ayah pun tak boleh. Nak peluk ni susah kan? Alright, kalau kita membayangkan keadaan yang belum kahwin, kita bayangkan keadaan yang mana
kita peluk mak ayah kita. Kita bayangkan mak ayah peluk kita. Kita bayangkan. Bila kita bayangkan keadaan tu, insya-Allah hormon tu keluar. Sebab hormon ni dia berkaitan dengan feeling, perasaan. Perasaan yang mana the sense of belonging, perasaan seronok, perasaan dia dipunyai. Dan dia ada unsur sense of love kat situ. Perasaan kecintaan. Dia cinta pada mak ayah dia cinta pasangan dia. Suami dia cinta isteri dia. Isteri dia cinta suami dia. You love me, I love you. Contoh Bila keadaan itu berlaku, tuan-tuan dan puan, hormon tu keluar. Kadar hormon. Ingat, jangan lupa keluarkan hormon ni, oksitosin. Alright, kadar hormon. Yang seterusnya, hormon D dah, O dah, hormon S. Hormon S. Agak-agak S ni apa S ni ialah hormon serotonin. Alright. Yang boleh catik lah. Nanti lepas tu boleh buat pembelajaran selepas ni. Maknanya Google kita ada prof Google, boleh Google lebih lanjut. Alright, serotonin S. Serotonin ni tuan-tuan dan puan, dia apabila seseorang itu merasakan dirinya penting. Aku ni sama penting dengan orang lain. Alright. Aku ni rasa sama penting dengan dia. Sebab hari ini ramai orang dia ada perasaan inferior. Inferiority complex. Dia ada perasaan rendah diri yang teramat sangat. Dan dia rasa diri dia ni tak guna. Itu hati-hati tu. Bila dia merasakan dirinya tak berguna, ini kalau kaji balik dia ada dalam simptom depression. Simptom, saya sebut simptom jangan salah tafsir. Alright? Dia rasa diri tak berguna dah. Ini yang saya paling bimbang ni. Kalau saya dengan staff, dengan klien, dengan pesakit saya ketika di hospital, di klinik, bila dia ada rasa diri tak berguna, ni something wrong somewhere. I need to do something lah to treat ataupun nak to balance balik ataupun nak track back lah benda supaya dia rasa bahawa diri dia penting. Orang perempuan, sebagai contoh, kita di organisasi, kadang-kadang pernah tak kita ada perasaan yang kita rasa, alah aku tak boleh buat lah, alah aku tak mampu lah buat benda ni, alah aku ni siapa, kita kata alah aku ni siapa, aku ni kan dicabuk je, aku ni tempelan je. Tuan perempuan, jangan rasa macam tu tuan perempuan. Lah, cik boleh lah cakap, cik macam tu, kita orang macam ni. Jangan rasa macam tu. Alright. Ketika saya bersama dengan pemandu tuan perempuan ni, khusus bersama dengan pemandu, saya kata pemandu ni. Saya kata kadang-kadang mereka, majority of them, mereka kata, cik, kami ni tak ada apa-apa. Kami ni, no. Don't ever say that, dia kata. Jangan cakap macam tu. Sebab kalau tak ada awak ni, saya nak pergi kat sini tak boleh. Tak pernah hantar. Maknanya awak ni penting. Kalau bos kita yang pergi mana airport, awak nak ambil dia kat airport. Kalau awak tak pergi ambil dia, macam nak balik. Siapa nak ambil dia? Penting tak kat situ? Yes, penting. Jadi nampaknya kena ada rasa kepentingan tu. Aku ni sama penting dengan kawan-kawan aku yang lain. Alright? Boleh tuan-tuan perempuan sekalian. Bila dia rasa dia penting, tuan-tuan perempuan, hormon ni keluar. Ni nak beritahu hormon ni. Saya kalau bercakap bab macam ni, dah naik share lah ni. Bila bercakap tuan-tuan perempuan, hormon rasakan diri kita dipunyai. Yes. Bila kita rasa diri kita ni dipunyai ataupun kita rasa sense of belonging, kita akan rasa satu keadaan yang mana, yes, aku cuba buat yang terbaik. Allah kata, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Atas kamu apa kamu usahakan. Kalau kamu usaha baik, insya-Allah kamu kena buat baik. Tapi hari ni kita awal-awal dah surrender. Awal-awal cakap, aku tak boleh buat ni, aduh. Aku tak boleh buat ni, macam mana ni aku tak boleh buat, Orang lain dia semua aku ni tak boleh. Kita dah surrender. Jadi hormon tu tak keluar lah. Alright? Sebab tu tuan perempuan, rasalah diri kita penting. Tengok Allah kata apa? Allah kata dalam hadis qudsi, aku ni seperti apa yang hamba aku sangkakan. Seperti apa yang hamba aku sangkakan. Alright? Dan bila dalam Quran kita tengok banyak ayat, afala ta'lamun, afala tadhakkarun, afala taqilun. Takkan kau nak ambil tahu? Takkan kau nak memikirkannya? Takkan kau nak tak ambil tahu apa benda yang dah berlaku tu? Dia fikir. Maksudnya dalam keadaan itu, bila kita diminta berfikir tu, maksudnya apa? Penting dekat kita ni, yes. Alright. Kita melihat diri kita
betapa istimewanya yang Tuhan ciptakan, bahawa kita memang ada peranan dalam dunia ni. Bila balik rumah, yes, saya penting untuk anak-anak saya. Saya penting untuk isteri saya. Saya penting untuk suami saya. Bila di tempat kerja, yes, saya penting untuk bos-bos saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Rasakan diri itu penting. Kalau rasakan diri itu penting, insya-Allah insya-Allah. Tapi beza rasa diri itu bagus. Nak kena betul ni. Ni Haji Azmizan ya. Ya, ya, ya. Kita yang kita risau ni rasa diri tu bagus. Bagus. Tolong nak rasa bagus boleh. Tak ada masalah kan. Kita bercakap kat cermin bagi-bagi tu kita mandi kan, nak cakap kat cermin. Oh bagus lah kau ni Fendi kan. Tak jelah puji diri sendiri kan. Kan bangun Haji Azmizan tengok cermin. Oh Mizan, baguslah kau ni kan. Tengok cermin. Wah, hari ni aku nampak banyak benda lah. Seronok sabar-sabar ni. Kau boleh buat Mizan. Contoh tapi Ya, kalau betul-betul ada yang nak bertanya ni, ada resign ni. Boleh. Haji Yes, Osman, silakan. silakan. Silakan Tuan Haji. Osman. Haji Alim boleh ke? Unmute kan dia. Haji Alim Osman. Silakan Haji Alim. Hello. Oh, saya dengar. Ah. Hello Haji Abdul Alim. Alim Osman. Tak apa. Teruskan Haji Fendi. Okey, teruskan Alright, mana tahu nanti rakan-rakan kita, sahabat kita ni dia hantar SMS ke, dia hantar chat ke, boleh Saya nak tengok chat ni kat mana ni biasanya tengok chat tu nampak kat situ saya senang ni, sebab kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia segan nak malu sikit kan. Kita faham lah tu kan. Tapi itulah mana nak tengok Okey, tak apa, kita ambil yang serotonin tadi tu Bila kita menyayangi diri kita orang kata apa, merasakan diri kita penting, hormon tu keluar. Last kali. Tadi tu S. D O S, last kali ialah hormon E, endorphin. Bukan dolphin tu teman-teman dolphin ikan lumba-lumba. Ini endorphin. Yelah sebut endorphin, nama lebih kurang je kan. Alamak, ikan lumba-lumba Alright, endorphin. Okey. Hormon endorphin ni tuan-tuan, dia hormon ni apabila kita menggerakkan otot-otot kita. Muscle movement. Sebagai contoh, saya nak minta tuan-tuan perempuan sekarang ni cuba senyum. Walaupun saya tak nampak. Senyum sekarang. Saya nampak muka Janit senyum. Muka Janit senyum. Buka kamera. Buka kamera baru nampak senyum. Itulah seronok sikit nampak wajah tuan-tuan perempuan boleh senyum. Tengok wajah. Jangan senyum tiga pasal ada yang dah berumur tu kan tercabut ada yang tercabut gigi. Tak apa. Jangan tercabut gigi pun. Walaupun kalau dia senyum betul Haji bila dia senyum tetap manis. Alright. Senyuman ni nak bagi tahu walaupun senyuman tu senyuman palsu. Senyuman palsu dia buat, dia tetap akan mengeluarkan hormon endorfin. Dia akan tak keluarkan hormon endorfin. Sebab bila otot bergerak, hormon tu cuba keluar. Sebagai contoh, kita banyak buat exercise, lari, bersenam, hormon tu keluar, endorfin keluar. Dan dia ada satu keadaan yang kita panggil tadi tu euforia, seronok. Bila kita rasa seronok ni, itulah kita boleh make our day kan. Okey. Alright. Ini yang kita orang kata apa yang mana kalau kita nampak keadaan itu baru kita nak amalkan. Ni tuan-tuan perempuan, saya nak minta tuan-tuan perempuan kan, cubalah amal kan. Apa benda tadi tu? Dopamine, alright. Kita seronok nak buat sesuatu kan, timbulkan perasaan seronok nak buat sesuatu, alright. Oksitoksin ataupun kadar hormon, merasakan diri ni orang okey, peluk pasangan, peluk anak-anak, right? Peluk mak ayah kalau yang dekat ni kan. Yang penting kan, kalau sekarang ni orang kata apa kan, sekarang dalam musim Covid ni tak boleh nak berpeluk-pelukkan kan. Inilah era pandemik Covid kalau nak berpeluk-pelukkan. Tidak, biasanya kalau jumpa sahabat-sahabat kita, Assalamualaikum, kita peluk dia kan. Itu tanda ukhuwah kita. Alright, tak apa kan. Tak apa, kita still follow di SOP. Dan tadi apa? Oksitosin, serotonin. Alright, kita rasa diri kita penting. Rasakan diri kita penting. Dan last sekali tu hormon
O ke? E endorfin. Kita rasakan endorfin ni kita menggerakkan otot-otot kita. Paling mudah apa dia? Senyum. Kena senyum. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, ada kat sini sekejap saya nak tunjukkan. Ada perkara okey kat sini. Okey. Harap dapatlah tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji. Ya. Tu. Okey. Okey, Silakan. silakan siapa ni? Silakan tuan. Ada pertanyaan sikit boleh ya? Boleh. Daripada Haji Ada Muhammad banyak Razi orang tak Osman. Haji Muhammad Razi ini Melaka Osman, ni. Kampung Haji Bandar Kaba Melaka ni, orang Melaka ni. Alright Haji, silakan dia Melaka. Silakan. Haji. Kita Silakan. sama-sama tugas 2017. Allahu Akbar. Oh, jejak kasih, Tapi jejak tak kasih. rasa. Saya dekat Mekah. Tuan Salam Haji dekat mahal. Madinah kot. Okey, silakan. Saya ingat Ji. Saya ingat Haji Razik. Kat hotel bawah Abraj. Hotel bawah Abraj. Ya. Saya ada pergi sana. Yes, Dekat. terbaik. Okey, silakan. Haji Okey, Razi. Tuan Haji. Silakan Ji. Silakan. Saya nak tanya pasal panic attack. Ini okey, silakan. So, saya tahu, saya ada baca yang panic attack ni salah satu punca dia adalah anxiety. Yes, you're right. Adakah betul ataupun Betul. di sebaliknya? Dan saya nak tanya macam mana kita nak cara untuk kita mengatasi sama ada diri kita ataupun orang lain yang kena panic attack ni. Okey, tu je lah. Alright. Okey, terima kasih Haji Razik. Alright. Terima kasih Tuan Haji Razi. Wakil Melaka ni. Okay. Alright, tuan. Bila sebut pasal panik ni dia sub di bawah anxiety. Dia bawa anxiety, sub anxiety ni panik. Salah satunya panik. Alright, panik ni dia sama je dia punya perasaan. Dia sukar untuk mengawal perasaan kebimbangan dia tu. Dia panik ni, dia yang paling ketaranya apabila dia sesak nafas. Bila dia panik, dia risau ni, sesak nafas, sangkut. Kan? Sampai tahap tu teruk tu. Itu dah orang kata apa? Ini perlu kerawatan lah. Alright? Sebab lagi satu, bila nak bercakap bagaimana saya ni nak hilangkan panik saya, tuan-tuan, benda ni ramai orang cakap susah. Ni saya bagi tahu ni. Ramai orang cakap susah. Tapi saya kata, kalau kita tak mulakan, macam bila kita nak belajar untuk berhenti rasa keadaan tu? Iaitu, cuba tidak memikirkan sesuatu yang tak pasti. Sebagai contoh. Alright? Kita kena present ini benda biasa berlaku ni pada tangan staff-staff ni, sama ada kerajaan atau swasta. Alright, kena present depan bos waktu big boss, contoh big boss contoh, dan dia rasa big boss lah sebab dia rasa itu yang bos yang paling besar bagi dia. Alright, ataupun dia wakil, ni saya pernah tengok keadaan ni, dia wakil kepada sesuatu organisasi pergi untuk buat presentation, tetapi dia bimbang, dia takut tu sehinggakan yang mana walaupun dah dibuka ruang semua slide dia tak boleh tengok. Dia jadi macam blank dan kemudian dia rasa macam nafas. Lepas tu dia takut bimbang, panik sebab dia memikirkan something yang tak pasti. Contoh, cuba kalau aku present nanti tak jadi. Cuba kalau aku buat sesuatu nanti rasa macam apa orang akan kata. Apa yang kalau aku buat macam nanti, orang ni respon macam mana? Dia fikir benda-benda yang macam tu. Sebagai contoh, dia fikir satu benda yang tak jadi lagi, dia dah fikir dah. Panik tu datang. Panik tu datang. Bila panik tu datang, ini payah tuan-tuan sebab dia bermula daripada cognitive level kita. Alright? Bila saya duduk di sini tuan-tuan di KKM dalam apa ni, bila kita tengok dalam clinical setting ni, Allah kan, rupanya kebanyakannya sakit tu sebab tu saya setuju dengan seorang psikiatris doktor psikiatris ni, nama dia William Glasser. William Glasser ni the only psikiatris yang menyatakan there is no prescription for his punya patient. Dia kata pesakit dia lah satunya pesakit satu-satunya psikiatri yang ditentang oleh doktor-doktor psikiatri yang lain sebab dia kata penyakit bermula daripada sini. Alright, our thought, dan kadang-kadang tak perlukan ubat. Dia cakap macam tu. Oh ya, biarlah kena marah kan, dia kan. Tapi dia antara orang yang berjasa dunia kenal dia. Alright, William Glasser ni dunia kenal dia. Dan
ketika mana dan bila dia bercakap berkenaan dengan thought kita ni, kita punya pemikiran, yes, dia memang berkaitan dengan pemikiran. Sehingga kan nak beritahu kan, apabila REBT kan, bila macam Albert Ellis yang dia pengasas REBT kan, ni nama-nama tokoh saya sebut ni perempuan ni bukan sebab mereka ni yang mengkaji bahagian kognitif. Alright, bahagian pemikiran. Bila dia fikir macam ni, dia akan dapat apa? Fikir macam ni dapat apa? Sebab kebanyakan pesakit, alright, yang memikirkan sesuatu yang tak pasti ni, dia mudah dapat panik. Okey, kita terus straight to the point. Cara nak hadapi bila dah panik tu. Pertama perempuan, kalau dari kat situ kan, tolong bawa dia keluar. Bagi udara yang selesa untuk dia. Dan bagi jangan berkerumun, himpit-himpit kan. Dia tak boleh macam tu. Dia semakin berkerumun ni, dia panik semakin tinggi. Dia ambil ruang untuk dia. Kemudian minta dia tarik nafas dengan dalam. Tarik nafas dengan dalam. Bila panik dia nafas laju. Laju. Tapi kalau ada anxiety yang sangat-sangat teruk ataupun dikata severe kan, perempuan biasanya doktor psikiatri dia akan bagi ubat. Ubat ni dia bagi ubat penenang lah untuk kita supaya lebih tenang. Tapi saya nak tanya, adakah tuan dan perempuan nak berterusan dengan ubat? Ataupun kita yang masih keadaan okey ni nak terjebak sama jadi macam tu? Okey? Itu yang kita kena fikirkan. Dalam keadaan panik tu. Sebab yes, betul dia ada bawah satu sub anxiety. So jangan fikirkan satu benda yang tak pasti sebab dia mengundang anxiety. Contoh, ada seorang, ni pengalaman saya ketika mana di ward seorang doktor sebelum dia nak buat prosedur, nak ambil air tulang belakang kepada pesakit, seorang wanita, seorang ibu lah, dia mengandung, dia mengandung, alright, dan dia menjerit-jerit sakit. Dia menjerit kesakitan. Sakit, jeritlah sakit kan. Sakit jerit. Dah 2 minggu dekat ward. And then satu hari sebelum buat prosedur tu, doktor call, is there any counsellors or psychology officer that available today? And then dia kata yes, ada. So saya pun naik atas. Naik ward. Dia naik ward, dia menjerit lah, sakit sangat kan. Doktor dah bagi morfin pun tak lepas. Bagi morfin ni dia ubat yang tahan sakit yang paling level tinggi lah kan. Yang macam kalau siapa kena batu karang, doktor akan bagi dia morfin lah supaya dia hilang sakit. Macam saya ingat tuan-tuan kena batu karang ui, kita dah tak ingat dunia dah. Menjerit Allah kan. 1 dos morfin tak lepas, 2 dos tak lepas, 3 tak lepas, 4 baru rasa kurang sikit. Allah, tengok morfin pun dia dah kena tu pun dia masih lagi dalam keadaan yang tak stable, sakit. So saya pun, kita peguam psikologi biasanya kita akan buat terapi. Alright. So bila saya buat imagery teknik pembayangan, saya tutup curtain tu, saya minta puan baring. Alright, dia takut ni, dia bimbang macam sebut pasal panik dia bimbang, dia takut, dia semua adalah tu dan saya minta puan sekarang ni puan kosongkan pemikiran puan. Cuba puan beritahu saya siapa sekarang ni yang paling puan sayang. Dalam keadaan dia baring tu, dia sebut suami dan anak-anak dia. Berapa anak puan? Anak saya 5 orang. Oh, 5 orang. Maksudnya dalam kandungan ni kalau yang lahir jadi 6 ni. 6 orang. 6 orang. Sekarang ni saya nak puan cuba pejamkan mata puan. Dia pejam mata dia Ini pengalaman saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Bila dia pejamkan mata, saya minta puan cuba puan bayangkan puan sedang memeluk suami dan anak-anak. Ketika saya minta dia bayangkan keadaan itu, apa yang berlaku? Air mata dia berjuai, maju. Macam air terjun, saya nampak mengalir. Dia sebab mengalir. Kemudian, saya kata, puan, sekarang ni saya nak puan dengan suami dan anak-anak ni, yang puan sedang bayangkan tu, berjalan-jalan di tempat yang sangat cantik. Ni saya minta dia, imagery membayangkan, imagine something. Dia bayangkan. Kemudian berjalan sampai nampak air terjun yang cantik. Cuba saya nak puan dan suami dan anak mandi dalam air terjun tu. Saya biarkan dalam masa 2 ke 3 minit. Boleh? Saya biarkan sekejap. Okey puan, bila saya kira 10 sampai 1 ni saya nak puan buka mata dalam keadaan buka mata lah Sampai dah kira dia buka mata dia. Pertama sekali benda yang dia buat, dia pegang muka dia. Dia pegang badan dia. Doktor kata, mana penyakit saya? Encik ni ahli sihir ke?
itulah kali pertama saya dapat gelaran ahli sihir. di hospital gelaran ahli sihir. Ahli sihir. Saya kata tak, kan puan. Kadang-kadang apa yang puan bimbangkan, apa yang puan risaukan, dia boleh menyebabkan kita dapat psikosomatik. Psikosomatik ni doktor pakar macam mana daripada dunia pun dia tak boleh nak fix benda ni. Sebab dia mula pada kognitif kita. Bayangkanlah, morfin dah bagi pun tak load, tak jalan. Sakit lagi kuat kan. Nak bagi tahu apabila puan memikirkan something, sesuatu, perasaan takut tu ada. Apa yang difikirkan? Rupa-rupanya tuan dan puan bila saya korek bila korek dia bimbang kandungan dia berlaku kecacatan, dia bimbang suami akan lari pada dia, dia bimbang macam-macam lah. Apa tak panik? Dia bimbang, dia risau. Dan bila saya minta kita rasionalkan balik kita rasionalkan balik sekian. Ingat kan, sampai hari ini suami itu bersama dengan puan, anak-anak pun bersama kan. Mengapa kita fikirkan benda yang bukan-bukan? Cakap bahasa mudah lah. Right? Dan akhirnya dia nampak sekian. Akhirnya tak silap saya pukul 5 petang, right, dia discharge. Setelah 2 minggu duduk kat hospital, discharge. Alhamdulillah. Dan soalan nurse kat saya, Cik Wendy, apa benda yang Cik Wendy buat? Doktor tak jalan pun, ni apa benda ni? Saya kata, kita betul, ni dia punya pemikiran. Bila kita memikirkan sesuatu kuat sangat dia memang ganggu fisiologi kita. Kita punya reaction chemical. Sebab tu saya respect lah bila doktor panggil doktor pun dia faham function kami, function kita pakai psikologi there's no hesitation, just give a call. Pakai psikologi, is there any psychology officer available at the moment please at this moment lah. Masa tu datang, go up to the ward, and tengok, oh insyaAllah boleh. Jadi tuan yang bertanya Tuan Razik, bila sebut panik ni sebenarnya banyak jenis, banyak benda sebenarnya kita panik. Tapi salah satunya kita cuba kawal minda kita, perasaan kita supaya tak mikir satu benda tu keterlaluan. Dan saya harap dia jawablah Tuan Haji, ada soalan ni, kawan-kawan pada WhatsApp ni. Yang fobia ni, dia kata kesihatan mental. Aerofobia lah tu yang takut terbang yang boleh. Musim pandemik COVID-19 ni apa? Mysofobia. Tapi ada yang paling bahaya fobia ni, binifobia, takut bini. Binifobia pula. Okey. Yang fobia ni kalau dah diagnose juga ke ataupun macam mana tu? Boleh. Cara rawatan dia macam mana tu? Cara rawatan macam mana, kaedah-kaedah yang kita perlu buat. Silakan Tuan Haji Effendi. Alright. Cuba nampak tak yang saya nak kongsi ni? Nampak tak kat atas tu? Ya. Nampak jenis-jenis kebimbangan, betul? Okey, boleh nampak Nampak. Okey. Bila cuba ambil perkara yang ini yang tadi Tuan Haji Razik beritahu adakah apa yang kita kata panik tu dia sini. Panik ni dekat bawah kebimbangan anxiety ni. Dia memang akan ada rasa kat situ. Kalau saya nak ambil bab fobia tadi ni, ni saya dah klik kat fobia. Bila fobia ni rasa takut yang tak rasional terhadap satu perkara yang spesifik. Contoh dia sebut ni takut berlebihan pada ibu mertua. Ada tak kat sini takut pada ibu mertua? Tentara fobia. Ada takut. Bini yang main takut ni, bini. Bini fobia. Geng takut bini GTV, geng takut bini. Orang ni sebut fobia challenge ni fobia ini takut jumpa dengan perempuan cantik. Sorry tuan-tuan gambar macam ni Hellophobia, takut pada keadaan yang berkayu. Okey. Terafobia, takut terhadap lubang-lubang macam ni contoh. Ada orang boleh tengok lubang ni, dia takut, dia bimbang. Tengok macam ni contoh bila kudis dia tak boleh tengok dia takut. Alright, ni tengok kita punya tangan palm ni, tapak tangan tu dia berlubang macam tu. Ni merasa ni antara fobia yang takut pada lubang lah. Pornophobia, takut pada orang yang mencanggut. Ini biasanya berlaku di Eropah. Memanglah dia kalau macam ni kan perwatakan Muslim, betul? Ada jambang dia takut ni, Haji Azmizan, dia takut. Ya. Saya tak ada janggut, ada jadi bila ada setengah orang dia takut. Ini pornophobia. Ergophobia, yang takut berlebihan daripada suatu pekerjaan. Dia bimbang sangat. Dia dapat kerja dah. Dia nak pekerjaan, dia dah dapat, tapi dia bimbang. Ini pun boleh jadi isu juga ni, Dia bimbang tak boleh buat yang terbaik, buat yang
boleh melakukan. Alright? Memang ombrofobia, takut pada hujan. Okey. Oleophobia ni, alirofobia, dia takut pada kucing. Ini contohlah elektrofobia, dia takut nampak ayam. Tapi makan ayam dia boleh. Makan dia boleh. Dia suka ayam, tapi takut ayam. Dia macam tu nama-nama fobia, MXophobia, takut naik kereta. Alright, anopatobia, fobia, takut bersendirian. Dermatofobia, kan? Takut penyakit kulit. Ni standard lah kan. Ni panik penyakit kebimbangan. Alright ni yang saya sebut tadi kan. Bila sebut panik ni, bila kebimbangan ni, sebab bila sebut fobia kan, of course dia memang tak lari pada panik. Ini yang kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan, bila Haji tanya tadi, ada sahabat kita yang bertanya macam fobia-fobia sekarang ni, saya nak bagi tahu kan, saya dah menulis kan, saya kadang-kadang saya berkongsi di Facebook saya kan. Tapi dah lama kan, kena scroll lah tulisan lama-lama tu. Fobia ni saya nak bagi tahu. Ada orang contoh dia takut kucing. Jangan sesekali kita buat main dengan benda ni. Dia dah tahu takut kucing, kita ambil kucing kita bagi kat dia. Jangan. Orang macam tu dia boleh sesak nafas tau. Dia boleh collapse kan. Takut nanti kan mati terkejut kan. Mati mengejut pula. Takut. Jangan buat main. Yang kita dah tahu dia macam tu, tolonglah kan. Jangan buat main-main dengan fobia ni. Dia bimbang sangat kan. Jadi bila fobia ni tuan-tuan dan puan kan, dia dah bimbang sangat ni sebab apa? Benda yang sama saya kata, bila kita memikirkan kan. Sebab tu kalau dalam psikologi kita ada satu istilah kita panggil density saya lupa lah perkataan tu. Tadi ingat kan, yang mana satu keadaan tu density sensation, yang mana satu keadaan tu kita ada satu method yang kita pakai untuk dia hilang fobia tu. Kalau tuan-tuan perempuan kalau pergi dekat Google kan, ataupun YouTube tengok macam mana cara terapis tu, ada contoh kan, dia takut laba-laba kan. Dia memang takut, laba kecil pun dia takut, tapi lepas dia lalui terapi tu, densitization kan, dia dah buat benda tu sehingga kan jangan cakap laba-laba kecil, laba-laba besar pun boleh pegang. Ni satu benda yang kita kata bahawa dahsyat kan. Ada yang bertanya ni, takut makan ubat ni. Takut ubat ni. Takut ubat. Makan ubat. Jangan. Kalau patient saya ni tuan-tuan puan, bila dia sebut ubat ni, bila dia sebut dia takut ubat, apa yang boleh saya katakan, kita adalah apa yang kita fikirkan, dan kita ni apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita tahu kita sakit dan ada dua possibility. Jika kita tahu kita demam hari ni, sakit kita makan ubat, possibility-nya pada hari esok sembuh ke tak sembuh? Sembuh kan, insya-Allah kan sembuh. Tetapi dia tahu dia sakit, dia demam, tapi dia tak makan ubat kan. Contohlah kan, dia tak makan. Apa possibility dia pada esok? Mungkin demam dia berpanjangan. Jadi ni atas kita kan. Macam Alice kata kan, meaning that you have to accountable what you have chosen. Kamu harus bertanggungjawab atas apa yang kamu pilih. Kan? Let's say if you choose nak menjadi seorang yang baik, kamu kena bertanggungjawab atas pilihan kamu itu untuk menjadi baik. Bagaimana nak menyelesaikan tanggungjawab tu? Buat ciri-ciri orang baik. Macam tu. Kita nak sembuh, kita buat ciri bagaimana ciri-ciri orang sembuh. Ciri orang sembuh buat macam mana? Makan ubat. Salah satunya. Contohlah Alright. Saya harap menjawablah persoalan saya tadi kan. Dah pukul 4 minit dah ni. Tu Haji. Itulah. Program ini 3 sampai pukul 4 petang ni. Tak cukup masa tuan-tuan. Memang kalau bincang bab kesihatan mental ni panjang ni tu Haji. Betul. Boleh ke ada yang bertanya ke? Mungkin soalan terakhir. Silakan, mana yang nak. Silakan. Hajar Rashidah atau Hajar Hanif, Hajar Maizan, mungkin ada apa-apa untuk dibicarakan dalam ruangan kita ini. Silakan. Saya tengok tadi Haji Nazri daripada Pasir Mas ni, Haji Nazri. Ya, Haji Nazri nak tanya soalan kan? Ya. Silakan. Tak ada persoalan saya tuan. Okey dah clear. Alhamdulillah tuan. Alhamdulillah.
Haji Nazri ni untuk makluman tu Haji Effendi dah Ya. nak bersara dah ni. Ni orang lama ni. Lama Orang kita. Nak Apa nama ni? 3-4 Okey. bulan lagi. Terima kasih Haji Nazri, terima kasih Haji Razik daripada Melaka dan kawan-kawan lain. Okey, boleh kita on video semua? Haji Najamuddin, pengarah Tabung Haji Sarawak Haji Zaitun. Kita on video. Tu Haji Effendi ada apa-apa kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi ni? Kata-kata terakhir untuk saya pada tuan-tuan dan puan kan. Ingat, alright. Fikirkan yang baik-baik. Sangkakan yang baik-baik, harapkan yang baik-baik, dan jangan lupa doakan yang baik-baik. InsyaAllah semuanya baik. InsyaAllah. InsyaAllah semuanya baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Haji Hanif, ni gambar dah buka video ni. Untuk makluman tu Haji Effendi juga, Haji Zamrun ni pengurus petugas pun ada dalam ni. InsyaAllah. Allah, Haji Zamrun ada. Musim haji buka tahun depan, insyaAllah boleh bertugas sama-sama. InsyaAllah. Kau diberi peluang lagi. Boleh on semua. Haji Rawi dah on, Haji Rawi, Haji Rahman. Okey, Haji Hanif, boleh tengok gambar? Dah. Haji Fendi kenal tak Haji Fendi? Ya. Siapa tu? Haji Fendi kenal tak saya? Haji Riwan Salim. Haji Riwan. Kenal. Sampai Mekah, tawaf dulu. Kita selesai ke umrah. Alright, ingat. Alhamdulillah Haji. Alhamdulillah. Allah, ramai sahabat-sahabat saya. Rindulah dengan Johan. Allah. Okey. Jadi saya Tuan Haji Azmizan, saya kan mohon maaf, ampun dan maaf kan pada semua pihak pengurusan tabung haji kan, staf tabung haji semua kat sini kan, atas mungkin ada kesilapan dalam penyampaian saya pada hari ini. Alright, dan insya-Allah mudah-mudahan ukhuwah kita akan terus berkekalan, dan saya doakan insya-Allah tuan-tuan dan puan dalam tabung haji sentiasa diberkati. Alright, sentiasa dalam rahmat Allah insya-Allah. Yang paling penting tuan-tuan dan puan kena ingat kan, amanah. Saya pun terpaksa berkongsi lah dengan amanah. Allah kata inna arnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fabaina ayahmilnaha washtaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Semuanya dibentangkan amanah itu di langit dan bumi, gunung ganang dan bukit bukam, untuk kita pikul amanah itu. Tapi kebanyakan kan, gunung ganang bukit bukam tak nak, washtaqna minha, dia tak nak, sebab dia tu berat. Tapi wa hamal insan, manusia macam kita ni nakkan amanah itu. Allah kata innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya kamu ni sangat zalim lagi, bodoh, kita jahil. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan. Doakan saya juga kat sini. InsyaAllah semoga negara keadaan baik, dimudahkan dan tidak ada dijauhkan daripada wabak. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Tuan Haji. Okey, Tuan Haji Azizul Masharif, mungkin Puan Rina Sarip dah selesai dengan program ni. Mungkin ada kata-kata daripada Puan Rina Sarip ataupun Hajah Rashidah. Haji. Okey. Puan Rina dia nak cakap kot. Okey, silakan. Puan Rina, Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji. Nanti saya cek. Untuk makluman Tuan Haji Effendi, Puan Rina hari ini menerima Malaysian Women Leader daripada Alhamdulillah. Dia orang hebat masuk di Tabung Haji ni, alhamdulillah. Ini satu aset pada tabung haji kan. Ya. Alright. Okey, silakan Puan Rina melalui Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rina, alhamdulillah. Masya-Allah. Assalamualaikum also semua branch warga tabung haji yang berada di seluruh Malaysia ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, and the participants today is I think 100 over. It is very positive. Pagi tadi English class kita 300 lebih, dan tengah hari ni for this session 100 lebih. Very positive. Alhamdulillah. So so Jabatan Modal Insan sekarang ni dalam usaha untuk memantapkan lagi pembangunan modal insan di tabung haji. Dan kalau warga-warga tabung haji yang lain lihat dalam email kan, aktiviti kita memang secara berterusan. Tadi tengah hari tadi kita baru launch Finance Academy di bahagian pembelajaran dan latihan.
di mana kita memantapkan kompetensi kewangan di tabung haji. And tadi pula Alhamdulillah dapat award untuk tabung haji juga. Alhamdulillah. And then sekarang pula ada program untuk memantapkan mental untuk warga tabung haji. Jadi lebih banyak lagi program-program and banyak lagi kolaborasi yang kita akan adakan dengan speaker-speaker kita yang hebat ini. Allah, insyaAllah. Saya dengar daripada tadi lagi, ya Allah hebatnya. Allah, Allah Akbar. Timbangan, panic Allah. attack, saya dengar tadi kan. Alhamdulillah. Allah. Anyway, jadi kita sama-sama kita bangunkan tabung haji ke peringkat global supaya kita menjadi organisasi Islamic Finance yang dihormati di seluruh dunia. Amin ya Selain Rabbal daripada Alamin. management tetapi juga dari pembangunan modal insan. Alhamdulillah. Ya, itu harapan Alhamdulillah. saya. InsyaAllah. Amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Puan Rina Sarip, Ketua Pegawai Modal Insan Lembaga Tabung Haji atas ucapan beliau. Tahniah sekali lagi kepada Puan Rina Sarip atas Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Sama Okey. Puan. Okey. Puan Hajar Rashidah, wakil daripada section kaunseling kita, mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Hajar Rashidah untuk sesi ini. Terima kasih Haji Azizan, terima kasih Puan Rina, Puan Fazlina and all the teams Haji Hanif, dan terutama kepada speaker kita dan all the branches punya pengurus-pengurus pengarah negeri. Saya rasa sambutan yang amat menggalakkan. Alhamdulillah, supaya kita dapatlah sama-sama kita manfaatkan Fendi. InsyaAllah walaupun masa mencuba kita tapi sedikit sebanyak dapatlah kita amalkan apa yang dah kita dapat hari ini, insyaAllah Okey. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan Hajar Rashidah. Okey, daripada meja moderator kami daripada Tabung Haji mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Afandi bin Sutrisno Tanjung, Pegawai Psikologi Kaunselor Unit Psikologi Kaunseling UPSK Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Alhamdulillah kerana turut sama dan berkongsi ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni kita peroleh daripada seorang yang hebat ni. Daripada kawan kita. Alhamdulillah dapat ilmu. Okey, sama-sama kita apabila menghadapi masalah ataupun kawan-kawan atau ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan mental, kita ambil pendekatan yang proper lah, yang sesuai. Semoga ia dapat kita dapat baikilah diri kita, insya-Allah. Jadi Cop Haji Azmizan, saya lupa nak sampaikan. Dan kalau sebut tadi tu, jika ada masalah di segi emosi dan sebagainya, rujuk ni Haji Hanif ada. Haji Rashidah. Ya, insya-Allah. Psikologi insya-Allah Kita ada unit kaunseling kita sendiri. Yes, terbaik. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih kepada Ketua Pegawai Modal Insan, tahniah sekali lagi. Terima kasih kepada unit kaunseling Lembaga Tabung Haji. Terima kasih kepada rakan-rakan di Pejabat Tabung Haji Cawangan seluruh Malaysia kerana turut serta dalam sesi kali ini bertajuk kesihatan mental di era pandemik COVID-19. Jadi kita akhiri, tangguh dulu sesi ceramah kesihatan ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Okey, kita berjumpa sekali lagi. #Trivers daripada Jabatan Modal Insan Lembaga Tabung Haji. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semua. Bye-bye. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.
Macam nak keluar ni? Macam nak keluar ni? Ha? Assalamualaikum, Haji Liwat. Sama-sama kita pergi haji dulu. Saya? 17, oh 71 dia pula naik. 17 dia, saya 4 je. Betul 21. Ya kak? Dah, semua dah free dah. Ada lagi? Macam mana buang ni? Tutup. Tiba.